Membicarakan dan kita membaca kitab Hisnul Muslim atau Perisai Muslim yang telah disusun oleh Syekh Sa'id Ali Wahf Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung. Setelah sekian lama kita baca kitab ini secara online, InsyaAllah pada hari ini kita baca secara bersemuka dan juga secara online. Kita telah baca beberapa hadis atau beberapa bab sebelum ni, hinggalah kita sampai pada bab al-doa yang dibacakan ketika mula-mula kita nak start semaya, iaitu doa iftitah. Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani hafizahullah rahimahullah ta'ala pada bab ke-16, kalau tengok kepada kitab Hisnul Muslim yang ada ni, pada bab ke-19 iaitu bab doa iftitah, iaitu doa di permulaan solat. Ada beberapa hadis atau beberapa bentuk bacaan doa yang telah beliau bawakan. Di bawah bab ni ada lebih kurang 6 hadis atau 6 bentuk bacaan, yang mana doa iftitah ni dia seperti beberapa doa lain yang kita baca dalam semaya. Kerana para sahabat meriwayatkan dengan riwayat yang berbeza-beza tentang cara doa iftitah. Seperti mana juga kita ketika semaya kita tasyahud, ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh para sahabat, yang mana lafaz tersebut ada sedikit perbezaan kadang-kadang, yang mana secara keseluruhan dia maksud dia adalah sama. Doa iftitah ni pula, kalau kita tengok kepada doa-doa, versi-versi doa yang telah diriwayatkan oleh para sahabat kepada kita, maka dia tidak seperti mana tasyahud. Kerana kadang-kadang doa tersebut jauh berbeza dari sudut lafaz dia, jauh berbeza dari sudut kadang-kadang doa tersebut. Iftitah yang Nabi baca ni, ada Nabi baca ketika Nabi semaya malam, ada Nabi baca ketika Nabi tahajud. Seperti doa iftitah yang kita baca sama dah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hinggalah wa ana minal muslimin. Doa tersebut ada doa iftitah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana doa tersebut dibaca oleh Rasulullah ketika solat malam, ketika Nabi semaya malam. Ada doa iftitah yang sahabat tak dengar Nabi baca. Sahabat kita tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mudia ni ya Rasulullah, ketika kamu akad takbir kamu dia sebelum kamu memulakan bacaan, kamu baca ke apa ya Rasulullah?" Lalu Nabi ajar kepada para sahabat, Nabi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, hinggalah akhir hadis. Jadi kadang-kadang perbezaan itu berlaku kerana perbezaan situasi. Yang ni Nabi baca ketika malam, yang ni Nabi baca ketika semaya biasa, semaya fardu bersama para sahabat. Dan juga kadang-kadang semaya yang sama, tapi Nabi memperbagaikan cara bacaan. Jadi menjadi sunnah kepada kita bila kita berhadapan dengan hadis-hadis atau doa-doa yang berbagai-bagai ni, bagaimana kita nak buat? Adakah kita gabungkan sekali doa-doa tersebut? Tak tahu mana sah Nabi baca, kita baca belakang. Atau kita memilih doa-doa tertentu yang paling afdal sekali, yang mana kita nak baca. Atau kita boleh, hari ni kita baca doa ni, untuk semaya zuhur kita baca iftitah ni, semaya asar kita baca iftitah lain pula. Para ulama dia bahaskan panjang berkenaan perkara ni. Secara kesimpulannya, perbahasan ulama pada 3 perkara tadi. Yang pertama, hak mana lebih afdal sekali antara banyak-banyak doa iftitah tadi sebelum kita masuk kepada bacaan tadi. Yang kedua, perbezaan mereka dari sudut boleh gabung ke tidak gabung. Hak mana lebih afdal? Sama ada kita gabung ke atau kita baca satu-satu. Yang ketiga, sama ada kita baca semua sekali. Kita tak gabung, tapi kita baca dalam semayat ni kita baca ni, dalam semayat ni kita baca ni.
Itu secara kasar perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Kita lihat dalam mazhab kita lah tak. Biasa kita, saya tak tahu lah orang lain. Saya sendirilah, bila kita belajar doa iftitah ni dalam mazhab kita, bila kat takbir Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian kita baca wajjahtu hiya lillazi fataras samawati wal ardi hinggalah wa ana minal muslimin. Itu adalah pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Pandangan dalam mazhab kita, dia menggabungkan antara dua bacaan iftitah. Allahu Akbar kabira tu satu iftitah yang lain, wajjahtu hiya lillazi fataras samawati satu lain. Beliau menggabungkan antara dua doa tersebut. Cuma wajjahtu hiya terbelik lidah dah. Wajjahtu hiya lillazi fataras samawati wal ard. Tu dibaca, dia tidak berakhir pada wa ana minal muslimin. Dia panjang lagi doa tadi. Tu berbagai-bagai cara para ulama bila berinteraksi dengan doa iftitah. Ada yang gabung ke, bila gabung dia kerak separuh. Imam Nawawi, kalau kita tengok dalam Raudatul Talibin, dia pun ada sebut juga, Imam Nawawi sebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bagi seseorang yang nak semaya bersama imam atau dia semaya dia sebagai imam, maka pada dengan dia baca siapa wa ana minal muslimin. Kalau dia semaya sore, maka dia baca secara lengkap doa iftitah sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Itu secara kesimpulan yang kita sebut berkenaan doa iftitah. Dan doa iftitah seperti mana nama dia, doa yang dibaca pada mula-mula sekali kita start semaya. Lepas kita angkat takbir, maka itulah yang kita baca. Bila doa iftitah kita telah memulakan, kita semaya, tiba-tiba kita tak ingat nak baca doa iftitah. Bila tak ingat nak baca doa iftitah, kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca al-Fatihah. Baca separuh al-Fatihah baru kita teringat. Tak ingat nak baca doa iftitah tadi. Maka tidak sunnah untuk kita ulang balik doa iftitah tadi. Sebab iftitah maksud dia pembukaan. Dia yang mula-mula sekali kita baca. Bila kita telah start dah baca hak lain, maka tidak jadi sunnah dah untuk kita nak baca doa iftitah tadi. Dan doa iftitah, berkenaan doa iftitah lagi, para ulama menyebutkan, kita akan tengok lepas ni berbagai-bagai versi. Tadi ada dia baca pada waktu malam, ada dia baca ketika Nabi semaya fardu, ada yang Nabi baca ketika tahajud. Walaupun berlaku perbezaan situasi lagu tu, tapi semua para ulama, ittifaq para ulama mengatakan bahawa walaupun begitu, boleh kita nak baca mana-mana pun. Walaupun bila kita kata Nabi baca ketika tahajud, tentulah tahajud tu semaya sunat. Boleh ke tak kita nak baca doa tersebut ketika semaya fardu? Atau doa yang Nabi baca ketika semaya fardu? Abu Hurairah tengok Nabi, dia dengar dia dia tengok Nabi senyap, dia tanya Nabi baca gapo? Tu dah semaya fardu. Boleh ke tak nak baca dalam semaya sunat? Berdasarkan ittifaq para ulama, maka boleh kita nak baca ke semua doa-doa tersebut, sama ada hak semaya tahajud tu kita nak baca dalam semaya fardu dan sebaliknya. Dan juga bila kita sebut tentang doa iftitah, seperti mana kita tahulah doa yang dia baca tanpa kita menyaringkan suara kita. Kita baca secara perlahan dan kita baca secara senyap. Hanya kita saja yang mendengar bacaan tersebut. Ini berdasarkan pandangan keseluruhan para ulama. Tak ada ulama yang kata kena baca kuat doa iftitah ni. Dan berkenaan doa iftitah ni pula berlaku khilaf dari ulama sama ada sunnah atau tidak sunnah baca doa iftitah. Majoriti para ulama kata sunnah sebab sabit berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi baca. Dan Nabi ajar para sahabat baca. Sahabat pun nak dengar Nabi SAW baca. Kecuali pandangan dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik dia kata makruh baca doa iftitah. Sebab apa? Sebab bagi Imam Malik, dia berpegang pada hadis sahabat sebut
Dia tengok Nabi semaya, dia tengok Abu Bakar semaya, dia tengok Umar semaya. Pokok ni semaya ni, Nabi semaya, Abu Bakar semaya, Umar semaya. Dia tidak mulakan dengan hak lain kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu dalam mazhab Malik dia kata mula ni dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mula dengan iftitah. Cuma berdasarkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih daripada Nabi menunjukkan bahawa Nabi baca doa iftitah tersebut. Bab ke-16 ni yang disusun oleh pengarang, kalau kita ada buku ni, ia telah diterima oleh Dr. Basit, Dr. Abdul Basit pada muka surat ke-39. Di bawah bab ni, doa yang pertama sekali dia bawa oleh Syekh adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyanu minad danas. Allahumma aghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ni doa yang dipilih oleh sebahagian para ulama. Kerana mereka mengatakan doa inilah antara doa yang paling sabit daripada Nabi SAW yang sahih, yang jelas bahawa doa yang dibaca ketika Nabi sembahyang fardu. Hak lain-lain itu semua kalau kita tengok doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi sembahyang malam. Kalau ada pun doa lain hak kata Nabi sembahyang ketika sembahyang fardu, dia tidak sekuat seperti mana doa tadi. Doa yang paling kuat berkenaan iftitah, yang paling sahih berkenaan iftitah, yang paling jelas bahawa Nabi baca ketika sembahyang fardu adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu paling sahih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa baina al-qiraati iskatah. Qala ahsibuhu qala hunayyah. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina at-takbiri wal qiraati ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, hingga akhir hadis. Abu Hurairah dia cerita Nabi ni kana yaskutu. Nabi ni seringkali, acak kali Nabi ni dia antara takbir dan juga al-qiraah. Nabi dia sekejap antara takbir dan qiraah. Lalu dia tanya Nabi, bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqul? Gapo yang mu baca ya Rasulullah ketika kamu dia antara takbir dan qiraah? Takbir dan baca. Nabi kata, aku baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya hingga akhir hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis ni juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi hadis ni lah hadis yang paling sahih. Bukan kita nak kata hadis ni saja je boleh kita baca doa iftitah, tak. Dari sudut yang paling sahih dan paling jelas ia dibaca ketika salat fardu adalah doa ni. Hal lain itu boleh juga. Cuma dari sudut kekuatan dia tu tidak sama seperti hadis ni. Nabi baca, Nabi ajar kepada kita satu doa untuk letakkan dalam diri kita betapa dosa ni kita kena jauhi. Betapa dosa ni kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jauhkan kita daripada dosa. Doa yang sangat comel Nabi ajar kepada kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, kamu jauhkanlah. Bahasa Melayu ni payah kita nak terjemah ba'id. Ba'id ni kita terjemah jauh. Jauhkan. Jauhkan ni macam mana? Kalau kita letak satu benda sini, ni satu benda lain. Kalau kita kata jauh ke, kita pun buat lari. Boleh juga dikata jauh ke. Ba'id ni, dia duduk rapat, kita saling menjauhkan antara kedua perkara tersebut. Bukan setakat sepihak je jauh. Dua-dua pihak menjauhi. Antara kita dan dosa ni, kita kena lari daripada dosa, dosa juga lari daripada kita. Bukan setakat kita je lari daripada dosa. Ba'id. Kalau kita ngaji bahasa Arab, kita maklumlah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perkataan ba'id untuk menunjukkan berlakunya sesuatu perbuatan itu antara dua belah pihak. Dia tidak berlaku hanya satu pihak saja. Bukan kita je lari pada dosa, cuba nak meninggalkan dosa, tak. Kita lari daripada dosa, kita juga minta Allah Subhanahu Wa Taala larikan dosa daripada kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Seperti mana? Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Seperti mana kamu telah asingkan antara timur dan barat, ya Allah. Timur barat tak akan bertemu sampai bila-bila. Wallahu alam lah kalau bertemu pada kiamat ke. Nak bagi tahu satu jarak yang kalau sebut antara timur dan barat, manusia akan mikir tak akan temu dua ni. Nak bagi tahu kepada kita minta kepada Allah supaya kita dengan dosa ni setara tu. Tak usah temu, ya Allah. Aku bukan setakat lari pada dosa, dosa jauh daripada aku. Kau boleh tak usah temu, ya Allah. Seperti mana jauhnya antara timur dengan barat. Orang beriman, dia letak dalam hati dia, walaupun kecil je dosa, kalau boleh kita tak usah pada dosa. Kalau buat juga dosa, itu kelemahan kita sebagai manusia. Kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak kita ni ada perasaan nak buat dosa. Sebagai seorang Muslim, Nabi ajar kepada kita bila kita baca doa ni, supaya kita ni berasa tak suka kepada dosa. Sebab tu kita nak jauh daripada dosa. Sebab tu kita nak juga dosa jauh daripada kita. Kalau satu benda kita suka, tentu kita nak akan rapat dengan dia. Dan kita juga nak dia tu rapat kepada kita. Ni nak membuktikan bahawa kita ni seorang Muslim yang sejati. Tak usah dosa ni. Sebab dosa ni boleh menjadi pahala kepada banyak perkara. Dosa boleh jadi pahala kita nak masuk syurga. Dosa boleh menjadi pahala kepada kita nak mendapat keberkatan. Dosa boleh menjadi pahala kepada kita untuk mendapat ilmu. Dan banyak lagi perkara-perkara. Jadi, kita periksa situ dulu. Bila kita sudah boleh selesaikan diri kita, antara kita dengan dosa, maka insya-Allah banyak perkara dalam kehidupan kita akan selesai. Banyak kita tak selesai ada perkara dalam kehidupan kita sebab kita duduk berhampiran dengan dosa. Dosa duk cari kita mencari dosa. Saling mencari, bukan saling menjauhi. Sebab itulah banyak berlaku perkara-perkara yang hilang keberkatan dalam kehidupan kita. Jadi bila kita jumpa punca utama kenapa kita makin jauh daripada Allah, kerana dosa kita. Kita jumpa perkara punca kenapa kita susah nak belajar kok, kenapa kita susah nak beramal ibadat kok, kenapa kita susah nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia kerana dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah Taala jauhkan kita daripada dosa-dosa tersebut. Dan Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyanu min ad-danas. Dan kalau kita ada dosa, kita minta jauh dah. Tak usah dah lepas ni buat dosa ni. Jauh dah kita daripada dosa. Dosa-dosa lepas macam mana? Dosa-dosa lepas ada kita buat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, naqqini minal khataaya. Kamu bersihkanlah aku, ya Allah, daripada dosa-dosa. Seperti mana baju yang putih dibersihkan daripada kotoran-kotoran. Kita tengok orang pakai baju bersih, pakai baju putih bersih, tak ada sikit pun kotor. Gitulah ya Allah menjadikan hati aku, ya Allah. Gitulah menjadikan lembaran catatan amal aku, ya Allah. Biar bersih daripada segala dosa, ya Allah. Biar bersih daripada segala maksiat, ya Allah. Kita manusia tak akan boleh lari daripada dosa. Tak akan boleh lari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang terbaik adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah taubat ni adalah harapan yang Allah Taala bagi kepada kita. Kalaulah kita hidup ni Allah Taala tak bagi ruang untuk kita bertaubat, rasa semua dan neraka berlaku pada kita ni. Allah Taala bagi peluang kepada kita hidup tapi tak ada ruang untuk bertaubat. Maka boleh jadi 90% daripada kita ni tak ada peluang nak masuk syurga. Tapi oleh kerana Allah Taala sediakan kepada kita ruang taubat, maka kita akan ada ruang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa juga kepada Allah, Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, tadi tu kamu bersih dah. Kamu buai dah segala dosa-dosa aku. Kita minta pula kepada Allah, Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, kamu basuhlah. Cucikanlah. Nak cuci betul ni. Bukan setakat minta cuci, kalau boleh kita supaya basuh tu basuh dosa kita. Daripada khataya, daripada dosa-dosa aku, bil ma'i, dengan air,
Wassalji dengan salji, wal barad dan juga al barad. Barad ni payah kita nak terjemah dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok terjemah dulu, barad ni dia banyak terjemah sebagai embung. Kalau kita ngaji fiqh dulu, fardu ain dulu, 7 jenis air. Al barad dia kata air embun. Al barad ni dia lebih kepada dia adik-beradik dengan salji, tapi dia bukan salji. Dia hujan batu. Hujan yang batu yang mana kita boleh cairkan dia. Bila kita cairkan dia, air itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Al-Qadi Al-Imrani pun disebut dalam kitab Al-Bayan. Dia bincang masalah salji ni boleh kau tak guna untuk bersuci. Al-barad, hujan batu tu boleh kau tak guna untuk bersuci. Para ulama kata tak boleh guna untuk bersuci. Hak boleh digunakan untuk bersuci adalah air dia. Salji sebagai contoh, stokok salji. Kita letak tangan kita tak cair. Boleh kau tak guna untuk bersuci? Maka para ulama kata tak boleh. Dia kena cairkan dulu. Salji tersebut jadi cair, sebab itulah sebagai tempat dia sebut ma'ul salji, air salji. Ma'ul barad, air bagi ketulan hujan batu tadi. Yang kita cairkan, maka kita boleh gunakan untuk bersuci. Dia sebut air, dia sebut salji, dia sebut al-barad. Apa ni? Air, semua ni air-air yang kita sebut salji. Kenapa Nabi sebut salji? Nak menggambarkan air tu bersih. Kita basuh, nak suruh basuh kita ni, bukan basuh ikut dia ambil lah air kotor pun basuh. Dok, basuh dengan air cuci supaya bersih betul kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ni. Jadi kita minta kepada Allah. Kita ni sepatutnya bila kita tubik daripada semaya ni, banyak dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak semaya, Nabi sebut dalam hadis, kita ambil semaya, basuh muka, maka dosa akan keluar daripada muka kita. Bila kita basuh tangan, maka dosa akan keluar daripada celah-celah jari kita. Bila kita basuh kaki, maka dosa akan gugur daripada celah-celah kaki kita. Lepas tu bila kita semaya pula, kita baca pula doa yang memohon keampunan kepada Allah. Bila kita duduk antara dua sujud, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Sepatutnya bila kita keluar daripada semaya ni, banyak dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain Nabi sebut, setiap kali manusia rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa dia yang telah dia lakukan. Sepatut bila kita keluar dari semaya ni, kita berasa seperti kita baru dilahirkan. Sebab kita banyak dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana semaya kita pun dosa lagi. Bila-bila semaya pun dosa lagi. Lagi bagaimana kita nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting kita kena baiki semaya kita supaya berkualiti. Bila semaya berkualiti, semaya itu sendiri boleh menjadi gugur ke dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa besar kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut antara semaya dengan semaya lain menjadi kafarah kepada dosa dia. Dia semaya zuhur hingga ke semaya asar. Dosa-dosa yang dia buat antara dua semaya tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar fadilat semaya ni. Besar fadilat semaya dari sudut kita nak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak kita semaya, makin banyak dosa-dosa kan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambah semaya sunat lagi, kita baca pula doa ni. Setiap kali dua antara dua sujud kita sebut pula Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Betapa banyak dosa Allah Taala ampunkan kepada kita. Kita nak mari semaya pula. Duduk daripada rumah ambil semaya, pergi masjid nak semaya. Duduk bila-bila semaya, habis semaya tahiyatul masjid, duduk tunggu tu imam nak semaya. Nabi sebut dalam hadis, malaikat minta ampun untuk dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma rahamhu. Nabi sebut dalam hadis sahih, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah, ya Allah terimalah taubat dia, ya Allah, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah. Malaikat ada doa pula kepada orang yang tengah tunggu semaya tadi. Semaya kadang-kadang kita tak nampak pun, kita berasa sama aja sebelum semaya dengan lepas semaya. Sebab kita tak berasa semaya itu berapa dia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dia sudut pengampunan dosa ke, dia sudut Allah Ta'ala tu rahmat ke, atau perkara lain.
Oleh kerana kita bukan orang lain, saya sendiri pun kadang-kadang kita berasa kita tak berasa kita semaya ni besar rahmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dari sudut bila kita semaya, kita interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita semaya, kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita semaya, kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita semaya, ada kita selawat kepada Nabi. Sekali kita selawat kepada Nabi, dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali selawat kepada kita. Banyak lagi perkara doa-doa yang kita baca dari semaya ni, yang mana kalau kita menghayati, maka kita akan berasa besarnya semaya tadi. Kita akan berasa besarnya tuntutan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dalam semaya sehari yang kita lakukan. Jadi doa ni molek juga kalau kita baca, pendek je doa ni. Satu doa yang pendek, tapi boleh jadi kerana kita baca doa ni tiap-tiap hari, mungkin bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti, banyak dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW, kalau kita tengok Abu Hurairah disebut tadi, dia tengok Nabi senyap. Bila tengok Nabi senyap, dia tanya Nabi SAW, ada beberapa perkara yang kita boleh tengok. Para sahabat ni dia perhati betul Nabi SAW. Nabi senyap pun, dia mikir selalu, ada benda Nabi buat ni, Nabi tak akan buat benda sia-sia. Dan bagi para sahabat, Nabi tak akan senyap kecuali dia semaya ni, Nabi tak akan senyap kecuali ada zikir Nabi SAW baca. Sebab tu dia tak tanya, ya Rasulullah, mu senyap, mu buat gapo? Dia tak tanya buat gapo, tapi dia tanya, ma taqul, mu baca gapo? Mu senyap tu mu baca gapo? Sebab Nabi ni dalam semaya ni penuh dengan zikir-zikir, dengan doa-doa yang Nabi SAW baca. Tak ada satu pun detik Nabi senyap tanpa ada sebagai sebab. Kecuali senyap sebab Nabi nafas, tu biasalah. Baca Quran sebab Nabi nafas, tu biasa. Tapi senyap saja tanpa disusuli dengan zikir, sebab kita semaya ni pun kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Tiba-tiba kita senyap lama dan kadang kita tak ada zikir, maka boleh kurang dari sudut nilai dia tadi. Jadi dia tanya, ma taqul, mu baca gapo ya Rasulullah? Sahabat dia cukup perhati Nabi. Senyap Nabi pun dia tengok. Nabi sujud, ketiak Nabi pun dia tengok. Nampak atau tak nampak? Nabi habis semaya tengok pipi Nabi. Paling kat mana Nabi? Setahu mana Nabi paling? Sahabat ni dia bagi perhatian penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bab-bab berkaitan ibadat. Sebab penting sangat ibadat ni, dia kena perhati betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, Nabi ni dari semaya dia tak senyap saja-saja. Dia tak senyap tanpa ada keperluan. Jadi kita pun tak boleh senyap tanpa ada keperluan. Dan kita kena tengok dari semaya ni mana tempat Nabi senyap. Kita senyap lah. Hak mana tempat Nabi tak senyap, jadi tak ada keperluan untuk kita nak senyap. Mungkinlah benda tak ada disebut dalam kitab-kitab fiqh tak. Saya sebutlah. Ni sebut sebagai kita nak tengok bagaimana Nabi SAW. Bukan nak kata tak betul ada kitab fiqh tak. Kita nak tengok bagaimana cara Nabi SAW. Bila Nabi ni ketika dia diri ketika baca tu 2 kali je Nabi senyap. Pertama Nabi senyap sebelum Nabi baca Al-Fatihah. Tu Nabi senyap. Yang kedua Nabi senyap setelah dia baca surah selepas Al-Fatihah tu, sebelum dia nak rukuk. Maka Nabi senyap sebentar. Nak bagi peluang Nabi nafas. Antara Al-Fatihah dan juga surah yang lain, waktu tu Nabi terus baca. Nabi senyap hanya sekadar untuk Nabi nafas aja. Berbeza dengan kita tak? Waladdallin. Amin. 2 minit dia senyap. Lama kita, Dr. Imeh dah baca gam, kita habis dah baca Al-Fatihah. Dia tak baca lagi surah lain. Tidaklah kata benda tu salah tak. Dia sudut fiqh ada disebutkan sebagai terutama dalam mazhab kita, dia nak bagi peluang kepada makmum nak baca Al-Fatihah. Tak sewi
Bila-bila tu imam duk baca surah lain, makmum duk baca Al-Fatihah. Jadi makmum paling tumpu gapo imam baca. Dan boleh jadi kalau makmum tu derah baca Al-Fatihah, imam pula terganggu pula. Dia adalah masalah tujuan dia. Cuma kita nak tengok bagaimana dalam sunnah Nabi SAW. Nabi tidak terus nak lepas amin tu, Nabi tu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca surah yang Nabi SAW nak baca. Tu cara Nabi SAW. Hadis yang seterusnya, doa yang seterusnya iaitu doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa iftitah yang pendek yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah dengan memujimu, berkat namamu, ketinggian ilmumu, ketinggi kemuliaanmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Ni salah satu bentuk doa iftitah yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi doa ni tidak waris daripada Nabi SAW. Kita kena beza antara yang dibaca oleh para sahabat atau yang disebutkan oleh para sahabat dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada perkara para sahabat disebut benda tu diambil daripada Nabi SAW. Ada perkara yang sahabat dia tak sebut dia ambil daripada Nabi. Anak murid dia cerita sahabat buat, dia tak sandarkan kepada Nabi SAW. Kualiti hadis itu akan jadi berbeza. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan sesuatu yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi dan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi, atau kita dan istilah hadis tidak marfu' kepada Nabi. Bila terhenti pada sahabat dia panggil mauquf. Kalaulah sahabat tu nisbahkan kepada Nabi, maka dipanggil marfu'. Yang marfu' dan mauquf ni berbeza. Hak ni Sayyidina Umar dia sebut, dia baca hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama mengatakan, Al-Baihaqi dan lain-lain kata tidak marfu' daripada Nabi SAW. Tidak ada satu pun hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi. Kalau ada disandarkan kepada Nabi, Nabi baca doa ni, semua tak sahih berlaku. Tapi hak sahihnya disandarkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berbeza dah kualiti dia. Okey. Lepas tu Sayyidina Umar rekod sendiri kau. Sayyidina Umar baca ni tanpa dia ambil pada Nabi kau. Berlaku khilaf pun dekat ulama. Timbul pula satu istilah al-mauquf fi hukmil marfu'. Memang dia mauquf kepada sahabat, tapi dari sudut hukum dia seperti dia ambil daripada Nabi SAW. Terutama dalam bab-bab atau perkara-perkara yang tidak dapat dipikir oleh akal. Dalam bab ibadat sebagai contoh. Cara para ulama nak play safe dengan para sahabat ni, nak tosik kata sahabat ni pandai-pandai sendiri buat. Ulama tak akan buat lagu tu. Mereka akan kata dia ambil daripada Nabi, cuma dia tak ayak dia ambil daripada Nabi. Tak semua benda dia buat tu memang dia ambil daripada Nabi. Tak okey semua dia ayak, oh ni mari daripada Nabi, ni mari daripada Nabi. Kadang-kadang anak murid dia dengar dia baca sebagai contoh. Anak murid dia dengar dia baca. Bila anak murid dia dengar baca, jadi Umar tak bagi komentar apa pun selepas tu. Jadi bila anak murid dia cerita kepada anak murid orang lain ni, dia kata Umar baca lagu tu, Umar baca lagu tu. Jadi lekat kepada Sayyidina Umar. Boleh jadi yang Umar tak cerita kepada kita, dia sendiri pun ambil daripada Nabi SAW. Hal tu cara ulama berinteraksi. Bagaimana bila sahabat ni dia sebut sesuatu perkara yang mana dia tak sebut, dia ambil daripada Nabi SAW. Atau sahabat cerita tentang perkara gaib, sahabat boleh tahu ke tak perkara gaib ni? Sahabat cerita tentang syurga, sahabat cerita tentang neraka, sahabat tak boleh tahu kecuali dia kena ambil daripada Nabi SAW. Walaupun dia tak ayat ni aku ambil daripada Nabi, tapi dia sudut hukum seolah-olah dia ambil daripada Nabi SAW. Itu beberapa istilah yang kita kena biasakan. Sebab diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis ni, doa ni diriwayatkan, bukan doa ni tak sahih, doa ni sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia, tapi disandarkan kepada Sayyidina Umar.
Hok kata ni mari daripada Nabi, dia berada pada kedudukan yang lebih rendah lagi. Ada lagi sahabat lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi baca doa ni. Dia kata Nabi baca doa tersebut. Hok kata Nabi baca doa tersebut, para ulama dia menilai balik, ramai dekat ulama terutama Abu Daud sendiri, bila dia bawa hadis tu dia sendiri bagi komentar terhadap hadis tadi. Abu Daud pun bawa hadis tadi, tapi dia kata hok lebih tepat ramai lagi baca, hok ramai lagi sandarkan kepada Sayyidina Umar. Mereka tidak marfu'kan kepada, mereka tak angkat hadis itu kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak murid dia cerita, kana yajharu bihaula'il kalimati yaqulu. Mereka kata Umar ni dia sama sebut secara nyaring, secara derah, dia sebut derah kalimah-kalimah ni, iaitu subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Sayyidina Umar sebut secara derah. Kenapa Sayyidina Umar sebut secara derah? Tadi kita tahu dah bahawa doa iftitah ni disebut secara perlahan, tak disebut secara nyaring, tak disebut secara derah. Ada beberapa ketika benda yang sepatut kita sebut secara perlahan, kita boleh sebut secara derah, dengan tujuan untuk kita nak ajar orang. Seperti mana zikir lepas maya tak. Zikir lepas maya ni asal dia kita sebut secara perlahan, kita je lah baca, kita je lah dengar. Tapi kalau kita nak ajar kepada orang yang tak tahu nak baca zikir ni, pelajar baru kau sebagai contoh, maka boleh kita perderahkan bacaan tersebut hinggalah sampai tahap dia berhenti, dia faham fadah, maka kita stop. Al-Imam Syafi'i sendiri pun pernah sebut tentang perkara ni. Dan Nabi SAW pun pernah, bila Nabi nak sembahyang, Nabi naik atas mimbar, Nabi tunjuk kepada para sahabat bagaimana cara nak sujud. Nabi naik atas mimbar, Nabi tunjuk cara sujud, sahabat pun tengok, lagu tu sujud. Lepas tu Nabi tak boleh adalah. Ada ketika-ketika yang mana kadang-kadang tak boleh kita buat, sebab sunnahnya buat secara perlahan, tapi kita buat secara nyaring, dengan tujuan untuk nak ajar kepada orang. Kalau kita senyap sama kan, orang tak tahu pabila lah. Kalau dia anak murid ustaz pakar tak tanya tu kan, tak tahu pabila. Abu Hurairah mujur tanya Nabi. Kalau Abu Hurairah senyap juga, Nabi senyap, kita pun senyap je. Mungkin tak sapa kepada kita tentang bacaan Nabi tadi, tapi oleh kerana dia tanya Nabi, maka kita boleh tahu apa yang Nabi SAW baca. Subhanakallah wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, berkat namamu, tinggi kemuliaanmu, dan tiada Tuhan yang berhak di semua selainmu. Hak ni inilah lafaz tasyahud yang berunsurkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz tasyahud yang kita puji Allah Taala, bila-bila dalam puji tadi kita minta sesuatu kepada Allah. Kita minta ampun ke. Ada lafaz tasyahud yang kita seolah tak ada puji situ, tapi kita minta sesuatu kepada Allah secara direct, tanpa kita dahulukan dengan pujian. Seperti mana doa kita baca tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya tadi. Tak ada puji dulu, tak ada kata alhamdulillah wassalatu wassalam, tak ada. Kita terus minta direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz tasyahud yang dibawakan oleh Ibnu Umar tadi, dibawakan oleh Umar Al-Khattab, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai bentuk dan cara tasyahud yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seperti mana dalam buku ni, doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khaira kulluhu biyadaik wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard yang lengkap, sebagaimana dalam hadis riwayat
riwayat Muslim. Kalau kita baca siapa apa ni? Wa ana minal muslimin, itu separuh saja. Tak sampai separuh daripada doa yang lengkap tadi. Tu mengikut ijtihad para ulama lah. Dia melihat kalau kita nak jadikan doa iftitah ni sebagai doa iftitah panjang sangat. Kalau nak ambil semua tadi, ijtihad sebagai ulama. Bila panjang ni kak, panjang pada baca surah Al-Fatihah lagi. Lama lah. Jadi dia bahasa kalau tu email tadi baca ni lagi panjang, lepas tu baca surah lepas Al-Fatihah lagi panjang. Banyaknya pula kepada makmum. Sebab tu Al-Imam Nawawi kata boleh nak baca panjang. Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin dia kata dia sarankan baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hinggalah kepada wa ana minal muslimin, kecuali kepada imam yang diizinkan oleh makmum. Kalau imam tu tahu dah makmum ni jadi payuh kalau nak baca panjang, baca selepas Al-Fatihah pun disuruh baca pendek-pendek je, maka tak digalakkan baca panjang. Ikut ijtihad Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan sebagian para ulama lain. Kalaulah imam tu tahu makmum tak kisah, bacalah panjang setara mana pun, rela tunggu tak email ni, saya sangat aku tak email ni, lalu boleh dibaca secara panjang. Atau kita nak semai sendiri, boleh kita baca panjang, kita baca perhabis doa tersebut. Dan hak terbaiknya kita baca perhabis doa ni, sebab banyak lagi perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam doa ni yang ada kebaikan untuk dunia dan juga akhirat kita. Ya kalau kita tinggal, banyak kita rugi. Tapi doa ni sebenarnya doa yang dibaca ketika sembahyang malam. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim, hadis ni diletakkan oleh Al-Imam Nawawi di bawah bab bacaan yang dibaca ketika sembahyang malam. Bacaan yang dibaca ketika kita sembahyang malam. Jadi boleh ke tak kita baca ketika sembahyang fardu? Sebagai ulama kata boleh. Sebab ni pun dibaca iftitah juga. Cuma iftitah untuk sembahyang malam. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Ya Allah, maksud dia, kita tengok secara ringkas, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Bila kita duduk dan sembahyang, kita menghadap ke arah kiblat, kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita sedang menghadap Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, termasuklah ciptakan kita, supaya memberikan kesedaran hak ni sebagai supaya bila kita nak sembahyang lepas ni kita bertambah khusyuk. Sebab kita sembahyang, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menghadap satu benda yang biasa aja. Kita sedang menghadap Fatirus samawati wal ard. Kita sedang menghadap Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanif ni bermaksud, asal dia hanif dia bermaksud cenderung. Cenderung dengan maksud cenderung kepada kebenaran. Islam adalah agama hanif. Agama yang cenderung kepada kebenaran, agama yang cenderung kepada tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dalam kalangan orang musyrik. Inna salati, ya Allah, sembahyangku, wa nusuki, ibadahku. Ada sebagai ulama kata nusuk dengan maksud sembelih yang kita buat. Nusuk ni ada 3 maksud. Yang pertama dengan maksud ibadat secara umum. Yang kedua, nusuk dengan maksud haji, manasikul haji. Kita sebut manasikul haji. Nusuk dengan maksud haji. Nusuk juga dengan maksud satu lagi, korban. Korban juga disebut sebagai manasik dalam bahasa Arab. Inna salati wa nusuki, sembahyangku dan ibadahku. Kenapa disebut sembahyang dan ibadah? Kalau kita terjemah nusuk sebagai ibadah lah, berdasarkan terjemahan ramai dari kalangan penterjemah. Kenapa disebut nusuk sebagai ibadah dan disebut sembahyang? Kalau disebut inna nusuki, padan dah. Sebab sembahyang termasuk dalam nusuk dah, termasuk dalam ibadat. Tapi nak lebih mengkhususkan, sebab kita tengah buat sembahyang, kita nak buat satu ibadat sembahyang, jadi kita sebut cara khusus sembahyang tadi. Walaupun ibadat-ibadat lain kita sebut juga wa nusuki, ibadat-ibadat aku ya Allah, wa mahyaya, dan juga hidup aku ya Allah. Kita nak
Sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa semua yang kita buat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mengatur, Tuhan yang telah mencipta, Tuhan yang telah mentadbir alam ni. Hidup kita bila kita baca doa ni, kita memahami doa ni, dia akan mari rasa, oh tak perlu kita nak sibuk benda lain dari kita semaya. Sebab kita kata dah, inna salati, semaya aku ni untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam semaya kita masih lagi kita lalai dengan benda lain. Bila kita letak dah, aku semaya ni kerana-Mu ya Allah, maka kita akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat semaya, ibadat-ibadat lain, seluruh hidup kita ni kena jadikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan semaya, aku semaya ni kerana Allah, tapi bab-bab lain tak kerana Allah taala pun tak apa. Aku kerja tak kerana Allah taala pun tak apa. Aku makan tak kerana Allah taala pun tak apa. Tak. Seluruh hidup kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kena letakkan hidup kita ni kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati, dan mati aku. Hak lebih penting lagi. Mati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umir. Itulah apa yang aku diperintahkan. Kita diperintahkan oleh Allah seperti mana dalam Quran, perintah kepada dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semaya kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu. Kita kena faham. Tu bukan kehendak kita. Tak apalah. Ni kehendak aku ya Allah. Aku nak jadikan semaya aku kerana-Mu. Aku nak jadikan hidup aku kerana-Mu. Bukan kehendak kita. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintahkan kepada kita, dia perintahkan kepada para sahabat, dia perintahkan kepada nabi-nabi salawatullah alaihim. Semua para nabi, itulah yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dalam kalangan orang muslim. Ada sebagai riwayat wa ana awwalul muslimin. Hak Nabi baca wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang muslim yang pertama, yang terawal. Tak apalah, waktu Nabi baca kerana memang Nabi lah setelah agama yang Islam, yang agama yang Allah Taala turunkan, agama langit telah diubah hingga tak ada dah orang yang berpegang dengan agama tauhid. Maka Nabi lah orang pertama yang memperkenalkan tauhid. Lepas tu, maka sebab tu Nabi sebut wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik, ya Allah, kamulah malik, kamulah raja ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak di semua selain-Mu ya Allah. Anta rabbi wa ana abduka, Mu adalah Tuhan aku adalah hamba-Mu. Kalau kita baca doa ni, seolah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kata antal malik, Allahumma antal malik, ya Allah, Mu lah raja. Bila kita kata Allah Taala sebagai raja, maka kita akan mari sendiri dalam kehidupan, dalam hati kita, raja malik ni kita boleh raja ke pemerintah ke. Bila kita nak berhadapan dengan seorang raja, raja panggil kita nak jumpa dengan raja, apa kita akan buat sebelum tu? Berbagai-bagai persediaan kita akan buat. Kita duduk di hadapan raja tanpa kita buat perkara-perkara yang dia tak suka. Tak ada orang duduk depan raja, tengah menghadap raja, duduk berjoget, kau buat benda-benda tak molek. Dia akan duduk dengan patuh. Dia akan duduk dengan sopan. Dia akan duduk dengan penuh tertib. Tiba-tiba bila kita berhadapan dengan bukan raja kepada segala raja. Yang mana raja-raja lain tu tidak ada nilai pun dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bila berhadapan dengan raja, segala raja ni, kita berasa tak takut pula. Kita berasa tak ada rasa hormat pula. Sedangkan bila berhadapan dengan raja dekat dengan manusia ni, begitu hormat kita, begitu sanjung kita. Kita nak supaya dia tengok kita. Kita nak supaya dia tengok, supaya dia bagi sesuatu lah kepada kita. Oh, tengok aku ni, taat kepada dia, bagus ni. Kenapa kepada Allah Ta'ala kita tak ada perasaan lagu tu? Anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa taraftu bidhanbi. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku dan aku mengakui dosa-dosa yang telah aku buat. Faghfir li dhunubi jami'a. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa aku.
Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada dapat mengampunkan dosa kecuali-Mu ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang paling terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Yang mana tak ada yang boleh tunjuk aku ni kepada akhlak yang terbaik kecuali-Mu ya Allah. Nabi minta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang terbaik. Sedangkan Nabi lah orang yang paling terbaik dah akhlak. Bagaimana pula kita? Akhlak tak tahu mana. Tiba-tiba kita tak ada perasaan nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi akhlak yang terbaik. Kita kena malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang dipuji oleh Allah, bukan manusia puji dia. Allah Taala memuji dia. Para malaikat memuji Nabi. Manusia tak sedar ayat lah. Pun begitu Nabi dengan penuh rasa rendah diri dia. Dia mintakan lagi kepada Allah supaya diberikan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tak ada yang boleh bagi petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali-Mu ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, buailah sifat-sifat buruk yang ada pada diri aku ya Allah. Akhlak buruk, perangai tak molek, buai semua daripada diri aku ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat buai benda tu daripada aku kecuali-Mu ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaika wa sa'daika. Ya Allah, aku sahut seruan-Mu ya Allah. Gapo saja kamu perintahkan, aku sahut. Aku buat ya Allah. Wa sa'daika. Bukan tak aku buat, aku gembira boleh buat ya Allah. Musuh aku semaya ni ya Allah, aku sahut suruh semaya ni ya Allah. Berkata hayya 'alas salah, maka aku sahut suruhan ni ya Allah. Dan aku gembira ya Allah. Bukan setakat aku sahut, tapi dengan perasaan terpaksa kau dak. Labbaika wa sa'daika. Aku sahut dan dengan rasa gembira. Dan kalau mari lagi perintah, mari lagi kewajipan, aku akan buat lagi ya Allah. Aku akan berasa gembira lagi dengan kewajipan tersebut yang aku buat. Wal khairu kulluhu biyadik. Kebaikan semua berada pada tangan-Mu ya Allah. Kebaikan semua berada pada tangan Allah. Jadi bila kita nak kebaikan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak ada. Kebaikan tidak berada pada tangan manusia, berada pada tangan Allah. Jadi bila nak sesuatu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyarru laisa ilaika. Keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Ini panjang kalau kita nak perincikan tafsir hadis tadi, cuma kita tengok secara ringkas saja. Wasyarru laisa ilaika. Benda-benda buruk kita tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tak molek kita tak sandarkan kepada Allah. Molek tak molek ni sebenarnya ada juga kadang-kadang buruk ni dia benda subjektif. Ujian kita kata tak. Ujian ni molek ke tak molek ujian ni? Bagi sebagai orang tak molek ujian ni. Orang norih agak tengok ujian, alah ujian dah. Tak boleh nak norih sebagai contoh. Orang hak kerja yang ujian ni menyebabkan dia tak boleh nak teruskan kerja dia. Dia rasa tak molek lah. Tapi kita panas 2-3 hari ni hujan, mujur hujan. Kita rasa mujur. Ada kadang-kadang benda tu kadang-kadang tak baik kita tengok. Tapi sebenarnya ada kebaikan dia. Ada kebaikan ni yang kita boleh nampak oleh sebagian orang, yang tak nampak oleh sebagian orang. Ada kebaikan ni semua orang tak nampak. Allah Ta'ala je tahu. Berapa Allah Ta'ala cipta? Tak. Semut dalam hutan banyak kita mau. Kita tak duduk pun sana. Orang pun tak duduk sana. Tapi apa dia buat sana banyak? Binatang-binatang. Serangga-serangga. Kita tak boleh nak kira berapa serangga atas muka bumi ni. Itu juga apa banyak kita mau. Kadang-kadang masa tak boleh nak fikir semua tu. Jadi, kita suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyarru laisa ilaik. Benda-benda buruk kita tak boleh. Adab kita tak boleh sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh rugi kita negamu ni ya Allah aku rugi ni. Tak boleh. Walaupun memang hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang atur kita jadi lagu tu. Tapi antara adab kita dengan Allah, kita tidak menyadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana bika wa ilaika. Aku hidup ni kerana-Mu ya Allah. Aku hidup ni kerana-Mu yang bagi pertolongan ya Allah. Ana bika. Aku ni bergantung kepada-Mu ya Allah untuk ini hidup ni. Wa ilaika. Dan aku ni hidup kerana-Mu ya Allah. Pertama kita hidup ni kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa kita hidup bergantung kepada Allah, kita akan makin rapat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan manusia. Manusia ni makin dia rasa kita bergantung kepada dia, dia akan makin hina kita. Dia akan makin tak suka kepada kita. Sebab apa? Bila dia bergantung kepada kita, banyak benda lah dia kena bagi kepada kita.
Banyak benda lah yang dia ada tu akan hilang, dia terpaksa beri kepada kita. Tapi Allah SWT ada. Lagi kita bergantung kepada dia 100%, lagi Allah Ta'ala suka kepada kita. Kepada manusia, bila kita bergantung kepada manusia, terlalu bergantung kepada manusia, kita akan jadi hina di pandangan manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi mana makin banyak kita bergantung kepada Allah, makin mulia kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin kita rasa kita perlu kepada Allah, makin banyak kita berdoa. Makin kita rasa kita perlu kepada Allah, makin banyak kita tambah amal ibadat. Tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan maha tinggi, aku memohon keampunan kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Tadi dalam doa yang panjang tadi mengandungi banyak perkara, mengandungi tentang taubat, mengandungi tentang kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah doa ni sesuai sangat kita baca pada waktu malam. Waktu kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi baca pada waktu malam. Ketika kita semaya tahajud, kita semaya pada waktu malam. Sebab masuk dia tadi itu sudah memberi suasana sangat sunyi, kita dengan Allah Taala aja. Boleh jadi kalau kita baca tadi ketika semaya fardu, tak berapa zuk kita baca. Nak kena baca cepat lagi sebab takut tak email cepat. Tak dia habis tak email rokok dah takut. Jadi banyak apa ni? Tak boleh nak fokus kita baca. Atau kalau kita tak email, tak boleh nak baca lambat-lambat ni. Tak boleh nak menghayati masuk ni. Nanti makmum pula marah lama. Bila kita baca doa ni ketika semaya malam atau kita semaya sendiri, tak kira lah, maka kita akan berasa. Kita memahami doa ni, kita akan berasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita semaya. Setakat tu dululah untuk hari ni. InsyaAllah kita sambung pada masa lain. Apa yang baik itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah kerana kelemahan diri saya. InsyaAllah kita sambung doa-doa seterusnya pada waktu yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu kalau kata Nabi baca, tidak ada riwayat sahih Nabi baca. Hak sahihnya Umar bin Al-Khattab yang baca dalam semaya. Dia baca dalam semaya dan dia kuatkan bacaan dia dalam semaya. Dia jatuh imam, dia baca kuat supaya orang dengar apa dia baca. Hadis itu ada dalam Muslim. Dalam Muslim disandarkan kepada Sayyidina Umar. Ada hadis lain yang dia akan dapat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Daud dan lain-lain. Semua tu ulama-ulama mengatakan kuat dari sudut status dia. Abu Daud sendiri pun lepas dia bawa tu, dia bagi komentar bahawa riwayat-riwayat lain yang lebih kuat sandarkan kepada Sayyidina Umar. Tidak waris daripada Nabi SAW. Kalau kita nak amal pun sebagai sunnah Khulafa' Rasyidin lah. Boleh juga kita nak amal sebab gapo Khulafa' Rasyidin buat itu juga termasuk dalam sunnah. Wajah tu kalau kita nak dalam hadis-hadis, Nabi baca ketika semaya malam. Waktu Nabi baca ketika semaya malam. Iftitah juga, tapi untuk semaya malam. Semaya tahajud ke, semaya witir ke. Baca sepersekala sebelum kita mula baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua tanda dah iftitah. Sebelum baca Al-Fatihah dan sebelum kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata kita Allahu Akbar, kita tak ingat kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru ingat tak baca lagi iftitah, maka luput dah sunnah untuk baca iftitah tadi. Kita teruskan dengan baca Al-Fatihah tadi. Cuma beza situlah beza hak ni dia baca semaya malam, kau ni baca semaya fardu kau. Situ dia perbezaan dia. Cuma sebab ramai dekat ulama kata walaupun dibaca pada waktu malam, boleh juga kita baca ketika sembahyang fardu. Wallahu a'lam.